sekejap lagi. Ibarat kata cikgu saya bagi saya ambil nafas dulu. Tengok ikan-ikan dulu. Sebab tu saya guna Jam TV dan saya guna dunia reality ni. Kenapa? Saya ada dua. Yang Jam TV ni baru lagi. Kalau yang dunia dah ramai ahli. Jadi tak boleh guna yang tu dulu. Nanti dah habis nanti baru kita share. Bagi tahu dengan orang 3 minit. 3 minit lagi 3 minit lagi. InsyaAllah. Jangan risau, sabar dulu. Dah lama dah rindu Haji ya. Kalau anda tak sabar, kami lagi tak sabar. Mana boleh kau tengok tu? Mana? Haji pakai Yearling FM punya. Mana tu? Yang atas pun boleh. Ni. Tengok tu dah ada 10 orang dah tu. Mana? Tengok ada 10 orang ni. 2 minit lagi. Minum kopi dulu. Kita ikut cikgu. 2 minit lagi tu cikgu. 2 minit. Zani Johor ni. Zani JB. Zani. Abang Zani JB. Orang buat JB dulu kan? Orang kuat JB. Orang buat JB. Orang kuat JB dia. Rindu tak dengan Gambar dia steady cup lah. Dia punya daya penarik. Ramai je yang suka je. Ramai yang suka pasal ada straight pick up. Ramai yang kata dah apa? Straight pick up. Satu minit lagi. Tak boleh nak tengok. Jadi tak boleh nak Cik Uban kita pun ada. Kirim salam kat Cik Uban tu. Alam Pian, Uban Berubah. Nanti dia tengok tu. On the way. Saya tak boleh tengok komen pasal kedua tu jauh Jauh. Saya punya jauh. Telefon lagi satu tu merajuk. Merajuk. Aduh. Macam mana pula merajuk? Okey, setengah minit lagi. Setengah minit lagi. Kita live hari ni. Kita nak santai-santai je. Santai je bukan bantai tau. Kalau nak bantai pun dia. Saya ni ikut je. Pakai kacamata nanti senang nak baca komen. Lama tak duduk kerusi rumah Tuan Haji kita. Atas suara ada tak? Kang Zani JB kang suara tak ada kang. Ada Zani? Ada suara Zani sebab hari ni kita bawakan siaran kita dari
puncak Menara Gading ni. Okey, Ya, sekejap sebab dia eksklusif, dia tersembunyi sikit tempat. Tersembunyi orang cari tak jumpa. Tempat yang rahsia. Ada suara. Okey. Baik, ada suara tak apa. Kuat rumah Tuan Haji kita. Siapa tu? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan yang dikasihi disayangi semua. Hari ini 11 Oktober 2020. Istimewa pada hari ini kami bersiaran dari rumah Tuan Haji Khairuddin yang ramai rasanya dah kenal, tapi kepada yang belum kenal, ini Tuan Haji Khairuddin adalah pengasas Gabir. Gabir tu adalah satu jenama aplikasi e-hailing yang sedikit waktu dulu pernah berada dalam pentas e-hailing negara kita. Baik, sebelum itu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kami hari ini live FB, di mana cerita kita hari ini adalah berkisar kepada Gabir, dan antara yang kita akan kupas hari ini, apa Gabir kan, bagaimana perjalanan Gabir dan kenapa Gabir tiba-tiba membisu seolah-olah senyap, sunyi sepi dari arena Malaysia. Jawapannya ada selepas ini. Baik, kepada rakan-rakan kita teruskan untuk saling berhubungan dengan rakan-rakan lain, sharekan mana yang patut, sebab ini mungkin boleh mendatangkan manfaat kepada kita-kita yang untuk menyalurkan apa juga perkembangan seboleh-bolehnya supaya sampai kepada pemandu-pemandu e-hailing khasnya, pengguna-pengguna e-hailing khasnya, dan juga warga yang berminat dengan dunia e-hailing. Jadi Tuan Haji, boleh kita ceritakan berkenaan dengan apa yang kita nak kongsikan ini, sebab Raja Adam percaya ianya adalah satu yang Bermula beroperasi di Airport Indonesia, Soekarno-Hatta, Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3. Jadi kami bermula dari sana. Kami ada 7 kaunter pada masa itu. Okey. Jadi Gabir ni di lapangan terbang lah. Di airport lah. Ya, bermula di airport lah. Berpusat di airport Soekarno-Hatta. Kalau di seberang panggil bandara. Bandara. Betul. Jadi di Indonesia dipergiatkan, dikembangkan Gabir. Okey, ceritanya di Indonesia sudah kembang dan barulah Tuan Haji membuka di Malaysia. Malaysia kita buka tahun 2017 juga. 2017 juga. Bulan 6 tu kita lancarkan di Setia Alam sini. Bersamaan dengan pelancaran yang aplikasi yang lain lah. Ya, baik. Jadi Gabir satu ketika dulu, Tuan Makno ni dia pun salah seorang yang sentiasa mengikuti perkembangan e-hailing di Malaysia ni, termasuklah Gabir. Jadi kita nak sebutkan juga macam-macam di Malaysia ni ya. Macam mana kan? Ada 46 syarikat yang ketika ini. Masa tu tak sampai lagi. Masa tu belum sampai. Tapi di antaranya adalah Gabir, Zep-On. Zep-On, orang kuat Zep-On. Uber masih ada. Dan kemudian masa tu Big Blue, EasyCab, Tutu belum ada, Tutu belum masa tu. Termasuklah Maika dan lain-lain. Jadi antaranya diselitkan Gabir. Dan waktu itu buka saja Gabir di Malaysia, saya percaya sambutan amat panas ketika itu kan. Ketika di kalangan pemandu. Alhamdulillah lah. Sambutan kira okey lah sambutannya pada masa itu. Ada sampai berapa ribu dalam tempoh setahun pembukaan Gabir? Ada, tak silap saya ada 5,000 driver lah pada masa itu. 5,000 driver, satu angka yang cukup besar. Dan saya yang menariknya, saya dipahamkan Tuan Haji tak pernah pun meletakkan potongan komisen dalam tempoh itu. Betul. Pada masa itu kita memang kita bagi free lah. Bagi free. Okey. Tapi baik, kita utamakan masa itu street pickup. Street pickup yang menjadi satu kelebihan Gabir. Banyaklah driver-driver e-hailing menggunakan street pickup. Menggunakan street pickup. Jadi waktu itu dah satu Malaysia je. Sudah satu Malaysia. Dah sampai Malaysia. Ke Johor kan. Johor, Melaka. Ya. Jadi itu dia sahabat-sahabat, perkembangan Gabir menjangkau sehingga 5,000 driver. 5,000 driver. Satu angka yang besar. Satu yang membolehkan mereka dah konsisten dalam Malaysia.
Okey, kemudian tibalah saat yang tak diduga. Yang tak diduga. Jadi ini kita tak nak ceritakan lah. Tuan Haji kita tak ceritakan lah. Haji berdebar nanti. Kita nak ceritakan persaingan dunia e-hailing yang mana akhirnya Tuan Haji mengambil keputusan stop, berhenti seketika dan melihat pada keadaan. Kemudian sampai hari ini masih lagi aplikasi Gabir itu tetap ada. Maknanya mungkin ada sesuatu akan berlaku sedikit masa nanti, tapi dalam waktu yang sama Gabir bukan tutup sepenuhnya. Dekat sini kita nak kongsikan. Jadi sahabat-sahabat, di mana Gabir yang dicetuskan oleh Tuan Haji stop pada peringkat e-hailing, tapi diubah kepada satu jenis perniagaan yang juga melibatkan online, iaitu Ayam Kita Fresh. Jadi ini yang kita nak ceritakan pada hari ini. Walaupun saya tahu Haji juga ada pengalaman kecewa dalam dalam menjenamakan Gabir e-hailing. Dia kecewa ke amat kecewa aja tu? Saya rasa boleh kata amat boleh kata amat. Boleh kata amat kecewa je ya. Boleh kecewa lah. Amat kecewa. Amat kecewa lah. Sebab kita invest yang cukup banyak kan. Ya. Buat pelaburan di aplikasi Gabir ni bukan satu yang mudah di Malaysia saja, di seluruh Indonesia dan seluruh Malaysia. Bayang, Malaysia 300 juta penduduk. Jadi melibatkan modal yang banyak kan. Ya. Tapi saya ambil keputusan kata orang tu berehat sekejap tu ada sebab jugalah. Sebab saya round seluruh Indonesia. Seluruh Malaysia. Okey. Berjumpa dengan driver-driver. Okey. Banyak keluhan daripada driver ni. Kan kadang-kadang cari makan e-hailing ni macam tak boleh cari makan. Baik. Jadi saya merasa ada sesuatu. Jadi saya merasa kalau kita ambil komisen daripada pemandu. Okey. Jadi kita kadang-kadang saya fikir saya macam tak sampai hati tu. Banyak saya jumpa driver-driver ni kesusahan, kadang-kadang tak boleh bayar kereta sampai 3 bulan. Ini pengalaman Tuan Haji tau, sahabat-sahabat. Pengalaman reality. Jadi setelah saya fikir, fikir. Baik. Apakah logiknya kita cari makan daripada driver? Okey. Kalau kita ambil komisen daripada driver, maknanya kita bisnes kepada driver. Baik. Jadi kita ambil komisen daripada driver. Sedangkan driver kebanyakan yang saya nampak lah, hidupnya pun ialah ada juga yang banyak yang susah lah, kadang-kadang kasihan. Tak bawa e-hailing. Itulah. Kadang-kadang saya kasihan macam tu kan. Jadi saya buat keputusan, saya fikir tau, bisnes apa yang paling baik itu adalah kita menjual barang sendiri. Itu saya tubuhkanlah ayamkitafresh.com atas nama pasar online. Baik. 2019 saya sudah bermula buat pasar online Ayam Kita Fresh ini. Tapi memang sebelum saya buat Gabir pun memang saya sudah ada bisnis. Saya sudah ada kilang ayam. banyak bisnes. Saya sudah ada kilang ayam. Malahan ada yang panggil Tuan Haji ni sebagai Haji Ayam. Tak apa. Saya sudah ada kedai frozen food. Saya pun ada 9 cawangan dulu. 9 cawangan. Dululah. Jadi saya membuat Gabir ni dulu, ini cerita lah, sejarah kan. Tapi sejarah ni kita tak boleh lupakan, tapi kita tinggalkanlah sejarah tu. Ada kawan daripada sahabat lah daripada Indonesia datang berjumpa dengan saya, yang mengeluh keadaannya buat taksi di airport, maknanya taksi di airport, yang kalah dengan Grab, kalah dengan Gojek. Jadi dia mengeluh sama saya macam mana. Jadi saya beritahu sama dia macam mana kalau buat aplikasi saja. Baik. Jadi kita pun cari jalan untuk buat aplikasi, maka dari sanalah kita berdirikan Gabir itu. Jadi kita buatlah Gabir itu di airport. Itu sejarahnya. Tapi saya tak maulah cerita perkara-perkara yang negatif yang dah berlalu ni, saya tak maulah. Ya, semua orang rasanya. Saya lebih bagus cerita yang Tuan Haji dia masih sebelum kita pergi lebih jauh lagi, e-hailing ni sebenarnya dalam seminggu dulu ni panas.
Panas. Jadi kita bukan nak panas haji. Tak, kita bukan nak panas haji. Haji orang yang cool. Dia sentiasa cool. Jadi itulah sebab waktu kemunculan Gabir kat Malaysia ni, walaupun mendapat satu tentangan yang cukup sengit, malahan sampai ke tahap yang boleh menimbulkan duka cita di pihak Tuan Haji sendiri, tapi beliau tetap cool. Beliau tetap tabah, orang kata tabah, dan sentiasa mencari jalan bagaimana untuk bersama-sama dengan rakan-rakan pemandu. Macam Zani Jowo, Zani Jowo, iso ngomongin Jowo sama Haji. Riza Adam orang iso ngomong. Saya tahu West Mangan je. West Mangan tahu. West Mangan, Orong Mangan kami tahu. Haji orang Jawa, boleh cakap Jawa. Okey, kita kembali. Jadi bila Tuan Haji melihat ni, saya apa yang saya fahamlah. Tuan Haji melihat daripada tambang tu dipotong komisen, dan komisen itu untuk pendapatan Tuan Haji. Jadi dekat sinilah beliau merasa lain macam, sebab nak mengambil komisen tu daripada pemandu yang ternyata bukan di kalangan orang yang senang. Jadi dekat sinilah Tuan Haji mengambil keputusan stop dulu. Dan kemudian Tuan Haji mencipta satu perniagaan online yang boleh memberi pendapatan kepada orang yang bersama-sama dengan Ayam Kita Fresh online. Jadi kita teruskan, okey Tuan Haji. Ya. Jadi kita apabila saya ada masalah lah kan di seluruh Indonesia, saya round seluruh Indonesia sampai ke Surabaya, sampai ke Semarang, sampai Palembang, Medan, semualah. Baik. Di Malaysia pun sampai ke Johor, sampai ke Melaka pun semua. Ya, satu Malaysia. Kena gairah untuk membuat e-hailing di gairah. Jadi kegairahan ini Islam kita jangan gairah. Berpada-pada ke macam mana? Berpada-pada, jangan gairah sangat. Dalam bisnis ni kalau gairah ni kita akan susah. Baik. Belakang hari. Okey. So setelah kita fikir, tapi kita berpikiran positifnya. Kita tak boleh menyalahkan siapa-siapa. Sebab kita kalau kita berkongsi dengan siapapun, bukan ada paksaan daripada rakan kongsi kita untuk kita kongsi sama dia. Okey. Tak ada paksaan. Kita buat keputusan sendiri. Baik. Jadi apabila saya pun tak beranilah mengatakan siapa salah, siapa benar. Yang paling penting kita bermuhasabah dirilah bahwa kita harus berpendirian dan berniaga secara positif. Boleh ke Tuan Haji saya katakan sebagai kita ni, dalam kita melakukan sesuatu ni, dia macam hukum karma. Kalau e-hailing ni dia kebanyakannya dia menggunakan kereta ni ada tayar kan. Tayar ni semestinya kejap di atas, kejap di bawah. Jadi ini mungkin ada yang faham lah kan. Okey. So sebelum tu ambil nafas dulu je, tak apa. Sebelum tu kita nak ni Kasyah Putera ni katanya saya tak kenal Gabir ke? Gabir ni memang cukup kenal lah dengan saya. Okey. Kemudian Johari juga dan lain-lain, Jose Rizal, moderator jam kita pun ada, lain-lain, Api Sapuan, Timothy, lain-lain rakan lah yang bersama-sama dengan kami. Alang Pian tak terkecuali lah. Okey, hari ni yang baru kita kenal ini Tuan Haji Hairuddin, CEO pengasas kepada Gabir. Baik Tuan Haji, teruskan. Jadi saya melihatlah kalau saya berpikirlah sebab kita lihat keadaan sekarang macam mana kan. Baik. Jadi saya pikir bisnis yang lebih relevan itu adalah kita buat bisnis online. Baik. Jadi kebetulan kita sudah ada pengalaman di e-hailing. Jadi kita buatlah pasar online Ayam Kita Fresh ini. Itulah yang saya fokus pada masa ini adalah buat bisnis pasar online Ayam Kita Fresh. Itu yang saya fokus sekarang ini. Maknanya tidak kecewa. Tidak kecewa, tapi dalam masa yang siapa yang tak cuma cara kan kekecewaan. Faham? Kita faham. Biasa senyum, jumpa dengan pemandu. Siapa yang pernah jumpa tahu siapa Haji. Kalau yang kami selalu jumpa pun kat mana-mana, memang Haji ni orang yang ceria. Dia ketawa je. Okey. Jadi itu cerita berkenaan Gabir. Jadi Haji berfikir macam mana cara supaya beliau tidak mengambil pendapatan daripada pendapatan pemandu, komisen tu. Jadi tu yang ubah. Beliau meniaga jenis perniagaan online Ayam Kita
sekarang nih. Baik. Jadi kita fokus kepada ayam kita fresh lah. Insya Allah sedikit lagi kita akan buka seluruh Malaysia kan. Seluruh Malaysia. Tapi kita lebih tumpu kepada kawasan pasar lah. Sebab itu saya menggunakan nama pasar online. Baik. Jadi kita harus beroperasi di pasar. Jadi kita boleh sediakan barang yang baik, berkualiti dan barang-barang yang fresh lah. Dan saya pun ada kilang ayam sendiri kan. Sebab itu saya boleh menyervis dengan baik lah untuk ayam lah. Sebab ayam ni saya sudah ada pengalaman 35 tahun. 35 tahun. Sebelum kewujudan Gabir sebenarnya, Tuan Haji dah pun bermula dengan perniagaan ayam, tapi secara biasa, tak ada menggunakan aplikasi. Sekarang ni dah terbukti Tuan Haji dah pun mencipta aplikasi, terdapat di Play Store. Type saja ayam kita fresh dekat ada. Ni pertanyaan daripada abang YC kita. Gabir mesti ikut harga meter. Minta maaf ya. Ni apa sahabat kita Encik YC. Gabir dah tak jalan untuk e-hailing penumpang buat masa ini. Masa akan datang tu hanya Allah saja mengetahui. Tapi untuk ketika ini Gabir cuba untuk mengajak rakan-rakan kita bagaimana berkongsi ilmu yang ada pada Haji. Beliau dah sampai tak menang tangan mengendalikan pasar online-nya ayam kita fresh. Okey Tuan Haji, boleh teruskan ni. Ya. So kita lebih fokus kepada pasar online ayam kita fresh lah. Dalam keadaan COVID-19 yang semakin tinggi kan. Jadi orang lebih suka diam di rumah dan berbelanja secara online. Sejak PKP tu segala jenis apps yang melibatkan penghantaran memang cukup popular. Yalah. Memang order memang tak menang tangan lah sampai menang tangan. Semalam saya dah tengok. Saya dengan Rizal, saya cuba tengok. Memang banyak. Dia punya receipt tu memang banyak. Memang banyak. Terbukti. Tak percaya boleh tengok. Okey, terima kasih kepada saudara nombor 1 di GTSM. Terima kasih Saudara Kamal. Okey, itu dia ayam kita fresh. Bagaimana Tuan Haji membantu rakan-rakan pemandu kita pula. Jadi dekat sini untuk memenuhi permintaan pastinya memerlukan penghantaran. Dekat sinilah yang dilibatkan dengan rakan-rakan pemandu e-hailing. Betul Tuan Haji? Betul. Bukan e-hailing saja, sekarang ni dipanggil P-hailing juga. P-hailing juga. Itu nama baru, P-hailing. P-hailing, perkongsian daripada Tuan Haji. P-hailing tu saya sendiri pun tak pasti. Yang setahu saya kalau melibatkan apps ni kita semua kita panggil e-hailing. Ada yang kata parcel, tapi bila parcel makanan pun ada. Okey Tuan Haji. Sekarang ni kita bercerita kita bercerita berkenaan dengan ayam kita fresh ni kan. Haji bermula daripada 35 tahun yang lampau. Kemudian buka e-hailing. Nampaknya e-hailing bukan dalam jiwa Tuan Haji. Cuba, semangat ada. Macam tadilah, bila gairah kan, berapa modal dah keluar, tak payah dihitung kira lah. Orang kuat. Memang banyak ya je. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan daripada rakan-rakan kita yang bertanya, adakah Haji nak ada bercita-cita untuk menghidupkan kembali Gabir? Dia begini tau. Mungkin akan tukar nama lah. Sebab saya lebih berminat e-hailing untuk pengantaran barang lah. Pengantaran barang. Jadi servis pengantaran barang. So kalau saya buat satu Malaysia, makanya saya perlu juga logistik untuk pengantaran barang. Jadi kita mungkin akan ubah suai aplikasi Gabir itu kepada pengantaran barang. Jadi pengantaran barang ni saya tidak akan potong 1 sen pun daripada malahan membayar daripada driver. Bahkan kita akan membayar driver. Tak ada potong. Ada dapat duit kan? Hantar yang dengar tu boleh. Kena tahulah di mana tempat ayam kita fresh berada. Sekarang kita di Pasar Borong Selangor. Di Pasar Borong Selangor dan di Pasar Besar Kelang. Pasar Borong Selangor, Pasar Borong Kelang. Kilang berada di mana? Kilang saya di Jalan Kapar. Kilang Kapar. Jadi kalau kawan-kawan katalah sahabat-sahabat e-hailing mau cari customer restoran, mau cari customer cafe, boleh berhubung dengan saya. Saya boleh berikan harga
harga supply. Harga supply. Ini yang kita nak kongsikan Jadi, sebenarnya. Baik. Ya. Kalau mau supply ayam kepada restoran-restoran, kantin-kantin, Baik. kita boleh supply dengan harga supply lah. Sejujurnya lah Tuan Haji kan, pemandu e-hailing ni sewajarnya memerlukan pendapatan selain daripada memandu. Ya, saya pikir driver e-hailing ni jangan terlampau berharap daripada duit tambah. daripada duit tambang. Kan? Jadi boleh satu lah. satu. Jadi kalau boleh disambil bawa e-hailing, disambil tu juga cari customer. Okey. Mungkin boleh supply ayam, chicken part, daging, mutton, semua kita ada barang ni. Okey. Jadi kita boleh bagi harga yang terbaik dan driver-driver ini boleh berniaga. Kalau boleh jual ayam 100 ekor satu hari pun, kalau satu ekor boleh untung RM2 pun sudah dapat RM200 satu hari. Daripada kita mencari sewa, tapi di samping kita berjalan kita pun boleh cari customer. Sebab anda bergerak, anda ke hulu, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke tepian. Jadi sambil anda ke sana ke sini tu, anda bolehlah tengok-tengok kalau ada restoran mungkin yang dah kenal ataupun saudara mara ke dekat sini, anda ayam pula. Supply pengedar. Saya dia tengok dekat saya dah tengok dekat ayam kita fresh tu. Baik. Anda boleh harga. Anda buka yang tu, anda boleh tengok harga kat dalam tu. Itu harga pasar. Ya, harga pasar. Jadi harga untuk rakan-rakan pemandu kita yang nak menjadi pengedar ni ada yang istimewa. Kalau di website kami itu kan itu harga suri rumah. Suri rumah. Kita ada harga borong di sana. Ada harga borong. Dan kalau mau harga supply berjumpa dengan saya, kita pun boleh bagi harga supply lah. Bukan ayam sajalah, ayam kampung, chicken part, chicken chop, bukan kira ekor saja, kepak ayam semua dah lah. Kepak ayam boleh. Lem, mutton, daging lembu. Oh, ada juga kambing okey sahabat, ini macam nak tekankan kita fresh tu, ayam kita fresh tu bukan hanya sekadar ayam. Ada dekat sana kambing. Dia melibatkan daging lembu. Ayam kita fresh tu itu kira jenama lah, tapi yang sebenarnya dia pasar online. Pasar online. Tapi induknya adalah ayam. Ayam kita fresh. Induknya adalah ayam. Di sini Haji nak cerita tadi RM2 kan. RM2 kalau seekor RM2 boleh untung, kalau boleh pasarkan 100 berapa? Satu angka yang Nuriduan Abdullah ini merupakan pengerusi Persatuan Kebajikan Pemandu Pekerja Industri yang di bawah PPM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia ni pun tampil hari ni. Hidup ayam fresh katanya. Tak, Tuan Haji bukan jual ayam hidup. Tuan Haji beli ayam hidup dan diproses. Itu yang dinamakan kilang. Hidup ayam tu hidup, tapi ayam Haji dah ada sembelih dah. Ayam fresh. Kan? Okey. Jadi ni rakan-rakan boleh, ni bermanfaat ni. Boleh kontak Tuan Haji, nanti kami akan bagi nombor di mana anda boleh menjadi, mungkin kalau tak kawasan yang luas, mungkin di tempat anda kenal 1-2 restoran yang memerlukan ayam sehingga 20-30 ekor satu hari kan. Dekat sini pun dah berapa sebagai pendapatan selain daripada tambang. PPIM yang orang PPIM Izzuddin tu kawan sahabat saya. Wah, Cik Izzuddin daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Nampaknya ni saudara Nuriduan boleh panjang-panjangkan kembali ni. Datuk Nadim pun saya kenal. Datuk Nazim, wah Tok Ki pun kenal ni. Alamak, ni semakin menarik semakin menarik. Jadi Cuma Haji ni dia low profile. Dia low profile betul. Selalu juga saya minum teh dengan dia di Bangsar. Bangsar lah, okey. Dengan Nadim, dengan Izzuddin. Saya tahu lokasi Tuan Haji ni kalau kat Bangsar tu dekat masjid apa? Masjid yang Lucky Garden tu. Masjid Abdul Rahman. Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Itu tempat Tuan Haji selalu singgah. Jadi kepada anda boleh kongsikan cerita kita pada hari nanti anda mungkin menjadi seorang pengedar ayam yang berjaya. Bukan hanya pendapatan melalui e-hailing. Okey. Banyak pengalaman yang boleh diceritakan. Bagaimana beliau, bolehlah kalau di kawasan Kelang ni sebut saja Topan Topan.
Topan ni bukan topan. Topan, tapi dengar topan pun orang dah tahu kan dia punya berkepak kan. Topan dah satu jenama, kalau sebut aja di kawasan Kelang ni orang tahu. Itulah umpire ayam Tuan Haji. Jadi ini yang beliau nak kongsikan dengan rakan pemandu. Sebab menyedari kan ketika ini, menyedari pemandu e-hailing mengalami masalah pendapatan yang teruk. Walaupun Tuan Haji dah meninggalkan 80% e-hailing, tapi 20% tu dia ambil tahu juga. Jadi apa yang Tuan Haji tahu berkenaan dengan e-hailing? Kembalilah ke e-hailing kan. Sebab saya dipahamkan Tuan Haji mengikuti. Tapi yang mungkin kesengsaraan ke tak ya begini, kalau menurut riset saya dulu, saya ada buat riset juga lah tentang siapa yang naik e-hailing ini. Jadi yang naik e-hailing ni, kalau menurut saya punya penelitian dulu lah. Tuan Haji, sekejap. Ni CEO Big Datuk Samsul Barin ucap salam. Hai Datuk. Waalaikumsalam. Cik Ja orang kuat aksi juga berkirim salam. Hai bos. Okey, teruskan Haji. So kalau ikut pengamatan saya lah dulu semasa saya buat e-hailing Gabir kan. Okey. Boleh kata 70% itu yang naik e-hailing ni adalah orang asing. Saya tak terlintas. Bukan kerana tak terlintas. Memang kita tahu 70% itu orang asing, terdiri daripada pekerja, pelancong, dan student. So dengan kita ada musibah COVID-19 ini, masalah student mungkin dah jadi ditutup kan sekolah. Kalau dari luar negeri, pelancong pun habis tutup. So pekerja-pekerja buruh yang orang asing ini pun banyak salah juga. Jadi di sini saya lihat pendapatan driver-driver hailing aman. Dan hanya domestik customer. Bak kata Datuk Big Blue, pendapatan 90%. Ni Datuk Big Blue katanya minat nak edar. Nampak? Okey Datuk. Datuk kena gila lembu. Datuk nak jadi pengedar ayam, boleh kontak kami, boleh kontak Jebat Noh. Dengan saya tu Rizal. Ada sikit kan. Okey Tuan Haji, baik. Tuan Haji tak ada masalah. Dia boleh di dalam kita punya app tu ada charge shipping. Kita ada saya tu saya berikan kepada kawan-kawan yang hantar barang tu lah. Itu dia Tuan. Shipping tu saya bagi dia. Tapi kalau customer yang beliannya RM200 ke atas, saya bagi free shipping. Free shipping. Jadi yang 200 ke bawah dikenakan cas pengantaran. Cas pengantaran RM15 saya kenakan. Dan cas pengantaran tu bukan untuk ayam kita tapi untuk penghantar. Ataupun dia hantar itu karipap. Banyaklah yang kita bantu juga IKS untuk saya pasarkan produk dia. Orang berniaga. Baik. Kalau macam mana pun dia tetap mencari ruang untuk berniaga. Tapi yang istimewanya Haji dia bukan seorang. Dia bukan seorang. Dia nak yang ikut pun naik. Dia gini, kalau boleh saya punya cita-cita kalau boleh kan banyak IKS Bumi Putra. IKS Bumi Putra ini kadang-kadang dia nak masarkan barangnya susah. Kalau antar ke pasaran sebulan. Jadi kita bantu mana-mana kawan-kawan, sahabat-sahabat yang buat IKS, buat barang, kita pasarkan barangnya melalui website ayam kita Fresh. Boleh pergi ke website ayamkitafresh.com, bukan .net ya, .com. Okey, ni Haji, Datuk kata saya serius benar ni nak ayam. Memang boleh tak ada masalah. Boleh datang boleh datang melawat kilang Haji atau Haji nak jumpa pejabat Datuk ni dekat KLCC. Boleh. Boleh jumpa kita ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi. Ngombe. Kalau ngopi petang. Ngombe petang. Okey, baik. Teruskan Haji. Mungkin perkongsian yang bermanfaat ni. Ambil kesempatan kepada rakan-rakan kita yang bersama ni. Saya sekarang tengah berfikir lah macam mana kita kalau boleh lah, saya tengah target. Baik. Target macam mana kita boleh dapat sehari kita 1,000 order yang boleh kita
kita Target Haji. target kita lah 1.000 order. Alhamdulillah memang kalau keadaan Covid macam ini memang jualan online ni dia Meningkat. kata orang tu mencanak lah. Ya, mencanak. Sebab orang takut. Bukan orang takut ya, orang tak takut keluar, tapi orang takut Covid tu. Tapi kita kena hantar, kena driver-driver semua. Saya kadang-kadang berpesan lah. Ya. Saya pun berpesan kalau antar barang tu dalam keadaan baik. Kemudian antar sampai betul-betul di depan rumah lah. Ya. Jadi jaga customer. Jadi servis kita. Jadi sekarang pasar online ini sudah ada customer tetap ada 4.000 orang dah. 4.000 orang. Customer tetap. Dalam Tapi, tempoh yang singkat. kemudian yang masuk mendaftar di dalam website saya itu, di dalam database saya ada 2,8 juta. Memang meletak permintaan kan? 2,8 juta. Jadi memang tak salah lah Haji beralih dari kepada barangan. Memang tak salah. Ya, sebab saya belajar macam ini. Orang yang paling terkaya di dunia itu adalah Jeff Bezos pun buat e-commerce. Apa nama dia? Nama dia Amazon Fresh. Amazon Fresh. Alibaba, Jack Ma pun Shopee, buat Shopee dan Lazada. So kita berpikir akan datang bisnis yang paling mudah, yang paling berpotensi itu adalah e-commerce. Jadi saya beralih daripada e-hailing ke e-commerce sekarang ini. E-commerce ni kita tidak menganiaya driver. Kita tak makan uang driver. Bahkan kita bagi peruntukan untuk driver. Begitulah. Wah, nampaknya Datuk Big Blue ni bersemangat ni, siap nombor telefon bagi ni. Nombor telefon. Tak apa Datuk, jangan risau. Kejap lagi bakal Datuk. Bakal Datuk akan bagi nombor telefon kat Datuk, akan hubungi Datuk. Jangan risau Datuk. Okey, itulah dia. Bagaimana Tuan Haji memikirkan untuk membantu rakan-rakan pemandu e-hailing yang mana disedari memang merundung pendapatan. Ya, jadi pemandu janganlah berharap daripada tambang. Cubalah berniaga sendiri, jual barang. Kalau tak tahu, kalau tak ada pengalaman, boleh belajar dari saya. Boleh kita ajar macam mana memasarkan ayam. Tak lokek orang kata. So sama-sama cari makan kata orang, sama-sama hidup. Ya, sama-sama hidup. Itu dia. Jadi kami pada hari ini nampak Makno yang tengok saya nampak itu Gabir Mai ni. Ini adalah mengimbau kenangan. Mengimbau kenangan. Sebab kami antara yang mengelulukan juga Gabir di Malaysia. Tuan Haji pun sebenarnya tak duga kita pakai baju ni. Itulah kan. Jadi adalah barang keperluan. Keperluan. Jadi kalau tak susahlah untuk memasarkan barang keperluan ni, tak susah. Itulah. Okey, ni apa Tuan Haji? Ini bekas bukan ini tak ini bekas Gabir. Nurul Cempaka di Rembulan. Ini memang dia kenal sangat dengan Tuan Haji. Ya, Nurul nak jadi pengedar ayam dia begini, dalam hidup ni kita harus banyak berpikiran positif. Baik. Jadi kita harus bersangka baik kepada semua orang. Jadi kalau kita bersangka baik kepada semua orang, rezeki itu akan datang. Akan datang secara kata orang tu tak disangka-sangka. Jadi lebih bagus kita, saya punya pandangan lah, elok kita berpikiran dan bersangka baik kepada orang dan berpikiran positif lah. So jangan kenakan orang boleh tak? Jangan kenakan jangan orang. Tikam orang. Jangan tikam orang. Orang tikam kita tu orang tikam kita sebagai mungkin bukan anggap aja sebagai mungkin dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi karma. Sebab kalau kita tikam orang akhirnya kita kena tikam juga kan. Jangan tikam orang. Sebab apa tikam orang ini akhirnya kita pun akan ditikam orang nanti. Jadi kalau kita tak nak ditikam orang, kita jangan menikam orang lah. Kita tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang mati, hanya sekadar perkongsian daripada Tuan Haji. Okey. Begitu sajalah. Itu dia daripada Tuan Haji. Paling penting jangan lupa layari ayam ataupun apa kata orang? Install app. Install app pasar online di Play Store. Sudah ada di Play Store. Ayam Kita Fresh. Ataupun linknya pun boleh juga www.ayamkitafresh.com. Wow, itu dia Haji. Siapa kata Gabir senyap? Cuma tukar nama saja. Gabir menjadi Ayam Kita Fresh. Siapa kata Gabir bungkus?
Ya, ada yang kata Gabi bungkus tak bungkus. Gabi ada je. Tak percaya tengok dekat Play Store. Ada je lagi. Logonya pun masih kekal. Mana? Hilang logonya. Kata Nurul dia ada 2 baju Nurul. Mana? Mungkin nak katakan? Okey, Tuan Haji. Kami daripada pihak Jam TV nak ucapkan terima kasih kepada Haji. Sebenarnya ini adalah kali kedua bersiaran sebab semalam kami di Malacca Mall. Oh, Jam TV ya, Jam TV. Okey, baik. Malacca Mall cuma kita video saja. Cuma hari ni kalau ikut yang first yang inilah. Wawancara. Okey, itu dia gabungan e-hailing Malaysia TV ataupun Jam TV. Datuk Big Blue TV. Okey Datuk, terima kasih Datuk kerana bersama-sama dengan sebahagian besar penggiat e-hailing, pemandu e-hailing, pengguna, rakan-rakan kita yang pernah bersama dengan Tuan Haji, yang tak pernah bersama, ambil kesempatan terbaik pada hari ini bersama-sama dengan Ayam Kita Fresh. InsyaAllah kita ada perkongsian dekat sana yang bermanfaat. Okey, sebagai kata-kata akhir, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan kami di sini. Kalau ada salah silap, jangan simpan dalam hati. Mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Ya, mana? Ya, mohon maaf beribu-ribu maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.